Dan setengah daripada sunatnya wudu menghadap kiblat. Ya. Oh sekalian. Surat 26. Sekali. Dan setengah daripada sunat wudu menghadapkan kiblat, mana kita menghadap kepada arah Kaabah. Sunat kita wudu menghadap pada arah Kaabah pada waktu mengambil wudu. Pada waktu kita ambil wudu tu kita menghadap ke arah Kaabah. Kerana kiblat itu terlebih mulia daripada segala pihak. Dan kerana kiblat itu terlebih mulia daripada segala pihak. Sebab itulah dikata sunat kita menghadap ke arah kiblat. Habis notah itu. Maka jika kesamaran atasnya atas kiblat bersamaran, kiblat ke mana ni kata. Nah. Maka yang kias sunat ijtihad. Yang kiasnya sunat kita ijtihad lah. Kita cari alamat dia apa. Jadi waliknya kiblat ini ke arah matahari jatuh lah. Ke arah matahari jatuh waliknya. Jadi apabila pada kita tak tahu ke mana arah kiblat, maka kita berhadap ke arah matahari jatuh. Situlah menunjuk arah kiblat. Dan setengah daripadanya sunat wudu duduk tempat yang tiada bercampai kepadanya percikannya, yakni air wudu. Yang tidak tercampai, tak kena. Duduk tempat, mana duduk tempat tinggi lah nak beritahunya. Kita berada tempat tinggi yang percikan air wudu tu tak sampai kepada kita. Duduk tempat yang tiada bercampai kepadanya, kepada seseorang, percikannya, yakni ni tafsir baginya tu, yakni air wudu. Maksudnya percikan air wudu tu tak sampai, tak kena kita. Dia sunat kita berada tempat yang tinggi. Dan menghantar bijana bekas. Hantar bijana bekas yang luas mulutnya. Maksudnya apa, gayung lah. Gayung ke apa dah, centong ke, kita akhilah yang luas mulut. Baldi ke, kalau kita ambil wuduk dengan baldi yang kecil. Nah. Jadi disunat dihantarkan yang luas mulutnya pada pihak kanan. Jadi apabila kita ambil dengan gayung contoh, kita basuh muka, gayung itu disunat kita letak belah kanan kita. Tak belah kanan kita. Barulah kita gosok. Nah, kita kan kita ambil, kita basuh satu, letak, kita nak gosok muka kita, nak gosok tangan kita kan. Sebab kita kena dua belah. Jadi gayung tu tak sebelah kanan. Supaya tujuan dia apa diletakkan gayung itu di sebelah kanan, supaya mudah cebok daripadanya, daripada bekas yang luas. Supaya kita mudahlah ambil cebok tu, kita cebok. Dan menghantar pada pihak kiri, mana kita letak pada pihak kiri, jikalau picik sempit mulutnya, mulut bijana, mulut bekas tu sempit, seperti ibrik. Ini arak ni seperti kendi lah, cerek. Cerek tu diletak sebelah kiri. Kalau kita ambil wuduk dengan cerek, tak boleh kiri. Dia orang dulu lah, orang dulu memang dia ambil wuduk dengan cerek. Pernah tengok tak? Ambil wuduk dengan cerek.
Dia tak pernah dibuat orang. Tak pernah dibuat orang. Keluar tablet tu lah. Ya dulu tengok. Ada lagi. Ya, ada lagi. Pakai Ada lagi. kendi tu. Dia takut air tu kena jadi mustakmal. Lepas tu dia guna ceret tu. Ceret tu tak belah kiri. Sunah tak? Ha? Sunah. Mesti. Tak pastilah. Tapi mama tak pastilah kalau ada hadis ke apa Allah Taala. Tapi mama perbuatan orang dulu, orang Melayu kita dulu memang diguna. Ceret. Kita ni tak adalah sekarang ni sebab semua air baik je. Nah, tak bawa lah dulu ambil dengan telaga apa. Ada tak dalam kendi, tak dalam ceret tu. Supaya mudah mengambil tu. Guguba. Mengambil. Lepas min tu ada huruf ba. Supaya mudah mengambil air daripada ibrik ceret tu pada kanannya. Supaya mudah mengambil air daripadanya pada kanannya. Mudah untuk kita ambil air pada tangan kanan kita. Nah, kita pegang ceret tu, letak pada tangan kanan kita. Masuk. Anak tak pernah guna pun tak pandai nak guna ceret. Dia ada cara je lah supaya air satu ceret tu memadai semua untuk basuh semua. Kita perhati kalau orang tua Jimat air. Jimat air. Was-was. Was-was satu kolah air tak cukup. Ya. Dan setengah daripada sunat wudu meninggalkan meminta tolong pada menuangkan air atas seseorang. Setengah daripada sunat wudunya kita tak minta tolong orang lain lah untuk basuh anggota kita, untuk tuangkan air. Kita sendiri kita tuangkan air, mencurahkan air pada anggota kita. Sebab kalau orang sakit, dia mesti ada minta orang lain tolong tuangkan air untuk dia basuh, curahkan air untuk dia basuh muka, basuh tangan. Itu sunatlah, dapat pahala. Kalau kita sendiri yang mencurahkan air pada anggota kita. Meninggalkan meminta tolong pada menuangkan air atas seorang, kerana bahawasanya yang demikian itu, mana meminta tolong tu, bagi daripada bagai daripada mengambil bersedap-sedap yang tiada patut dengan orang yang mengerjakan ibadah. Itu dia panggil kita ambil sedap-sedap lah. Ambil senang-senang lah. Senangnya suruh orang muka, suruh orang tolong jirus kan. Tangan suruh orang ni jirus kan. Maka iaitu mengambil bersedap-sedap ni khilaful aula, menyalahi yang terlebih utama. Yang utamanya kita tuangkan air itu dengan sendiri. Adapun meminta tolong pada membasuh akan anggota itu makruh. Kita minta tolong orang basuh anggota kita, bukan setakat tuangkan air, suruh basuh pula. Tadi tuangkan air. Minta. Dan kalau orang dulu kan, kadang-kadang dia minta orang ambil air, tolong tuangkan. Dia basuh muka, basuh tangan. Jadi orang tu pegang beldi ya. Wakil sama dia. Wakil zaman silap. Orang tu yang tuang pegang beldinya, yang dia seorang ni, dia teruslah ambil wudu apa. Ini tidak. Yang satu lagi ni
suruh basuh anggota. Bukan tuang air tak. Dia suruh basuh anggota muka dia, anggota tangan dia, anggota kepala dia, anggota kaki dia. Dia suruh basuh. Itu dihukum makruh. Yang tadi khilaful aula, itu tuang air je. Ini tolong basuh. Dan pada menghadirkan bagi air tidak mengapa dengan dia. Adapun minta tolong pada membasuh akan anggota itu makruh. Habis itu masalah. Dan pada menghadirkan bagi air, tolong bawa air lah. Tiada mengapa dengan dia menghadirkan air. Tolong orang tolong ambil air kepada kita, tak apa. Jangan orang tu tolong tuang. Nah, itu tak boleh. Tolong basuh, itu tak boleh. Kalau tolong bawa air kepada kita, ambil air kepada kita, tak apa. Dan jangan dikatakan bahawa khilaful aula. Jangan kata menghadirkan air itu khilaful aula. Kerana sabit daripadanya sallallahu alaihi wasallam pada beberapa tempat yang banyak. Kerana ada berlakulah beberapa tempat Nabi orang menghadirkan air bagi Nabi, melainkan kerana uzur. Melainkan kerana uzur lah. Maka tiada mengapa dengan isti'anah, yakni minta tolong sekali-kali. Kalaulah isti'anah uzur, tak apalah, minta tolong sekali-kali. Tetapi terkadang wajib meminta tolong. Dan jika dengan umpah misli, terkadang jadi wajib kita minta tolong orang. Pada curahkan air, tolong orang basuhkan anggota, ada kalanya jadi wajib. Bukan makruh, bukan khilaful aula, tapi ada kalanya jadi wajib. Dan jikalau dengan upah misli, walaupun dengan umpah seumpama, umpah misli seumpama, umpah yang sepatutnya lah. Kalau sepatutnya kalau orang ambil air tuang ke berapa? RM10. RM10 lah upahnya. Dengan upah seumpama. Kalau diminta RM11, tak jadilah. Yang lebih daripada belanja dirinya, yang dia upah tu pula mestilah lebih daripada keperluan dia. Kalau dia ada RM10 tu je, minta RM10, tak boleh lah. Tak jadi wajib dia tu. Wajib dia tolong tu. Dan yang wajib atasnya atau pada seorang tu, pelanja tu, pada harinya dan malamnya. Mana pada hari dia dan malam dia lebih daripada perbelanjaan dia. Dan sekalian barang yang ditanggung baginya pada haji. Dan sekalian mana tanggungjawab isteri anak dia lah, lebih daripada keperluan isteri dan anak dia. Maka jika tiada dapat orang yang menolongkan dia, atau ada dan tiada yang hendak diberi upahnya, atau ada tapi menuntut lebih daripada ujrah misli, hendaklah sembahyang kemudian diulangkan dia. Jadi dia masalah ini. Dia kata kadang jadi wajib minta tolong ni. Minta tolong kepada orang hadirkan air apa jadi wajib. Jikalau minta tolong tu dengan orang tu minta upah. Boleh aku, dia kata kau nak suruh aku bawa air, nak tuang, nak basuh, tapi kena upah lah. Kerana dia tu uzur dan sebagainya, tak boleh. Kalau dia tak nak angkat, dia orang yang lumpuh ke apa tak, nak angkat air, dia mana nak gosok tubuh badan dia, tak boleh. Maka kena upah orang. Dia kata kalau seorang ni sanggup, aku boleh gosok, tolong ambil wuduk kepada engkau, tapi engkau kena upah lah. Tapi upah yang diminta oleh orang yang nak basuh anggota kita ni, kena upah yang seumpama lah, upah yang biasa, bukan upah yang melampaui dah. Dan hendaklah dia nak bayar upah ni, orang yang lumpuh ni contohlah, orang yang lumpuh ni nak bayar upah, mestilah
upah itu lebih daripada perbelanjaan diri dia. Mana dia ada duit lah, perbelanjaan duit untuk dia makan, dia minum apa pada hari itu. Kalaulah kita kata dia ada duitnya RM10, dia minta upahnya RM9, ada RM1 dia bagi, maka tak wajib bagi dia tu minta orang tu tolong basuh anggota dia. Dia boleh sembahyang dengan ketiadaan ambil wudu, tapi dia kena ulang lah pula apabila dia tu sihat sembahyang yang dia buat tadi. Wajib tolong. Wajib diulangkan semula, dia kotorkan semula. Kalau sihat. Kalau sihat. Kalau dia meninggal tu tanggung serah pada Allah Ta'ala lah. Sebab tu dia ataupun orang yang minta upah tu, dia tu lebih duit yang dia bagi upah tu lebih daripada perbelanjaan anak isteri dia, lebih pada perbelanjaan anak isteri dia, sebagaimana pada perbelanjaan anak isteri pada musim dia buat mengerjakan haji lah, lebih lagi. Maka jika tiada, kalau tak ada dapat orang yang menolongkan dia, kalau tak ada orang nak menolongkan dia, tak ada, dia tak boleh nak basuh anggota dengan sendiri ke apa. Masa seperti berada di hospital lah, orang tak ada orang yang menunggu dia, nah, jadi nak ambil wudu, nak pergi ke tanda, tak boleh nak pergi ke tanda. Jadi tak ada orang nak suruh nurse, tak, mana boleh, itu perempuan, kita lelaki, nah, disentuh batal lah wudu kita. Nak suruh dia tu ambil wudu daripada kita, dia pun tak nak, dia kata banyak kerja dia nak buat. Sungguh kalau kita nak suruh nurse tolong ambil wudu kepada saya, takkan nak. Dia kata, kalau orang tua dia kata apa minyangnya wudu ni. Dia upah. Mana tak ada orang nak menolongkan dia. Ataupun ada ke orang nak menolong dan tiada yang hendak diberi upahnya, ataupun ada yang menolong dan tiada yang hendak diberi upahnya, tapi dia tak ada duit nak beli upah. Nurse tu ada nak tolong ambil wudu, tapi dia tak ada duit lah nak bayar upah. Atau ada yang nak bayar upah tu ada, tetapi menuntut lebih daripada ujrah misli, tapi dia minta lebih daripada upah yang seumpamanya. Kalau seumpamanya RM5, dia minta RM6, RM7, lebih. Hendaklah sembahyang, hendaklah orang yang tak dapat nak ambil wudu ni, hendaklah sembahyang, kemudian diulangkan dia sembahyang. Mana hendaklah dia sembahyang ataupun diulangkan sembahyang. Banyak masalah, banyak masalah. Jadi kalaulah kita ni orang uzur, tak ada orang nak tolong kepada kita, wajib kita minta tolong. Pertama, wajib minta tolong. Kalau orang yang nak menolong kita tu, dia nak upah, wajib dia bagi upah. Wajib dia basuh anggota, wajib dia bagi upah. Jadi kita sembahyang dengan wudu tu lah. Itu tak dikatakan jadi makruh ataupun khilaful aula, itu jadi wajib pula. Itu satu masalah. Masalah yang kedua, kita nak ambil wudu, kita kena minta tolong dengan orang, tapi tak ada orang yang nak tolong. Itu masalah. Maka kita sembahyang dengan keadaan tiada wudu. Ada wudu lah, tapi kita kena ulang semula. Ataupun ada orang yang nak tolong, tapi kita tak dapat nak bayar upah dia. Dia tak nak buat kerja dengan tabarruk, tak ada buat kerja dengan sukarela, dia tak ada, dia nak upah. Kita tak ada bayar, tak ada nak bayar upah, tak ada duit nak bayar upah dia. Maka kita sembahyang dengan keadaan tidak berwudu. Wajib kita qada lah. Itu dua masalah. Ataupun ada upah, tapi orang ada duit nak bayar ni, tapi orang yang nak menolong kita ni minta upah lebih.
Maka ketiga-tiga keadaan masalah tu boleh disembahyangkan dengan tanpa wuduk. Boleh jamak Ustaz? Jamak boleh, jamak kena sakit. Boleh. Supaya nak ambil wuduk. Boleh jamak kena sakit. Sama ada jamak takdir ke jamak takhir ke boleh jamak. Tapi tak boleh qasar, jangan qasar. Jamaklah main zuhur 4 rakaat, lepas main zuhur tu asar kita sembahyang 4 rakaat. Mana jamak tu kadang-kadang perlulah. Kadang-kadang orang yang sakit nak malam nak maghrib tu sembahyang dia makan ubat apa, nak tunggu waktu isyak tu lambat lama tu. Teruslah dia buat jamak situ. Tak. Sembahyang awal maghrib lah, lepas sembahyang maghrib tu sembahyanglah pula isyak. Lepas tu bolehlah dia nak tidur. Orang sakit kalau dah tidur payah nak bangun. Kena ubat. Kena ubat pula tak? Yang tak ubat pun sedap dah tidur. Dan apabila minta tolong dengan orang yang menuangkan dia, kalau dah minta tolong kepada orang yang menuangkan dia, ada orang lah yang tolong menuangkan air, maka sunat ia duduk. Maka sunat ia seseorang duduk. Orang yang meminta tolong itu sebelah kirinya. Kerana orang minta tolong itu sunat berada belah kiri dia. Kerana bahawa terlebih menolong dan patut dan baik adab. Itu lebih daripada baik adab. Dan setengah daripadanya sunat wudu. Dimulai membasuh itu pada pihak atas pada mukanya. Ini sunat. Kita basuh pihak atas ni sunat. Sunat kita basuh pihak atas muka. Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Kerana kita ikut perbuatan Nabi. Dan kerana bahawa terlebih mulia, kerana ia atas muka tempat sujud. Jadi kita basuh muka, nak basuh muka tu sunat kita basuh atas dulu. Kalau kita basuh tengah pun sah basuh muka kita. Tapi tak dapat pahala sunat lah. Sunatnya kita basuh atas dulu. Sebab atas ni satu kerana mengikut perbuatan Nabi, Nabi basuh atas dulu. Yang keduanya kerana muka ni ada tempat yang mulia. Itu tempat dahi kita lah. Dan pada dua tangannya dan dua kakinya dengan anak jarinya. Ni. Mana disunat kita basuh sini dulu lah. Basuh tangan tu basuh jari dulu. Sebab ni beritahu dulu itu lah. Basuh sunat basuh jari dulu. Kalau kita basuh siku tak dapat sunat lah. Tak dapat sunat. Yang dapat sunatnya kita basuh jari dahulu. Bila kat kaki, kita basuh jari kaki dulu. Dulu sunat. Dan pada dua tangannya, disunat dimulai pada dua tangan kanannya, dua tangannya dan dua kaki dengan anak jari. Sunat dimulai dengan anak jari. Tiada dimulai daripada sikunya dan mata kakinya, buku lali lah. Dan mata kakinya buku lali. Mana tak boleh kita mula daripada siku. Tak disunat lah kita buat mula daripada siku, makruh lah. Mula daripada siku itu makruh. Dia nak kena mula daripada jari dulu. Ataupun kita mula basuh daripada buku lali kita. Itu makruh. Kenanya jari dulu. Bahkan tiada dimula daripada sikunya dan dua mata kakinya. Bahkan
Melainkan jika menuangkan dia orang lain, sunat dituangkan daripada dua mata kakinya. Kalaulah kita orang tolong basuh kepada kita. Kalaulah orang tolong basuh pada kita, sunat kita basuh pada buku lali dulu, barulah jari. Sunat basuh siku dulu, barulah jari. Kalau orang tolong basuh kepada kita. Tapi yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'-nya tak kira. Orang tolong basuh ke tak tolong basuh ke, tetap sunatnya dibasuh pada jari dahulu, tangan ataupun kaki. Yang kata ni sunat ni disebut oleh pada Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin. Sunat kalau orang tolong basuhnya, sunat dibasuh pada siku atau buku lali. Orang boleh orang kafir tak tolong kan? Kalau dah ada orang kan? Boleh suruh Cina, India tolong. Boleh, tak ada apa. Dan pada kepala, permulaan kepalanya, pada basuh sapu kepala, sunatnya kita sapu sinilah permulaan. Nak sapu atas ni pun tak apa. Nak belakang ni pun tak apa. Asalkan masuk dalam kepala. Tapi sunatnya di permulaan ni lah. Seperti barang yang telah terdahulu sebutnya, sebagaimana yang disebut dahulu. Dan setengah daripada sunat wudu, meninggalkan mempercikkan air yang daripada anggota wudu. Inilah, kita basuh tu kita tak renjiskan air tu. Tak renjiskan air di tangan kita. Ataupun kita sapu ni muka, tak renjis. Kerana yang demikian itu seperti melepaskan diri daripada ibadah. Nak kita renjiskan tangan kita tu, melepaskan diri daripada ibadah. Dan setengah daripadanya wudu, meninggalkan mengkering. Meninggalkan mengkering, mana kita tak kesat, tak lap. Kita tak lapkan anggota wudu kita dengan tuala ke apa, tak lap. Mengkeringnya. Yang ni disapukan dengan suatu bekas air wudu. Mana kita lap lah dengan kain ke apa. Sunat jangan kita lap. Jangan kita sapukan air pada muka kita. Tengah nak ambil wudu, tuala tu dah ambil sapu. Lap. Itu sudah kita membuang kesan bagi ibadat. Kerana bahawasanya ia bekas air tu, bekas ibadat. Itu bekas ibadat tu mana kesan ibadat. Dengan bekas ibadat qamah itu, sunat daripada meninggalkan mengkeringnya dengan ketiadaan hajat. Tanpa hajat lah. Kalau dah sangat sejuk apa, itu ada hajat, itu tak dihukum makruh kerana ada hajat. Ataupun orang luka, ambil wudu, dia pasal lapkan lah muka dia ataupun tangan. Kalau tak lap, pertama buruk lah dia punya luka dia. Terpaksa lah dia. Itu ada hajat. Yang tadi kita lap tu tanpa dengan hajat. Ada hajat apa-apa kita lap. Maka jika dengan hajat seperti sejuk atau takut terbang debu najis atasnya, takutnya debu najis terkena melekat pada dia, atau lain daripada sejuk dan takut,
tiada mengapa menyapukan dia, kan, pada kesan ibadah. Tak mengapa menyapukan dia kesan ibadah. Tak apalah kita nak lap dia, tak apa. Dan setengah daripada sunat wudu, bergosok pada membasuh 3 kali pada anggota wudu. Mana kita gosok-gosokkanlah.